apabila seseorang itu diberi kuasa. Sebelum mendapat kuasa, memang sesiapa pun boleh bercakap. Ia akan menjanjikan bulan, matahari, bintang kepada rakyat. Tapi bila mendapat kuasa, selalunya kita boleh melihat apakah cakap-cakap itu dilaksanakan ataupun cuba dilaksanakan, bukan hanya untuk mencari popular untuk mendapat kuasa. Banyak pemimpin di dunia ini yang kita lihat sebelum mendapat kuasa memang begitu hebat, menentang rasuah dan penyelewengan, tapi bila mendapat kuasa, bagaimana akhirnya mereka menjadi koruptor yang paling besar. Saya tidak mau mengolah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum mendapat kuasa sebagai Perdana Menteri. Walaupun sebelum itu beliau pernah menjadi Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan, Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri. Sebab pada waktu itu apa kejayaan pun dibayangi oleh Perdana Menteri pada waktu itu. Sebab itu orang panggil kerajaan Tun Razak, kerajaan Tun Sri On, kerajaan Tun Mahathir, kerajaan Pak Lah, dan sekarang kerajaan Datuk Seri Anwar. Saya lihat inisiatif untuk rakyat, bantuan untuk rakyat, dilahirkan sendiri oleh idea dan permintaan Perdana Menteri. Contohnya, di awal beliau menjadi Perdana Menteri, di antara perkara yang disarankan supaya tidak berlaku kenaikan elektrik kepada golongan B40 dan M40, tempat-tempat pertanian dan sebagainya, untuk membantu rakyat dan mengurangkan bebanan kepada mereka, walaupun telah ada persetujuan awal kerajaan sebelum itu untuk menaikkan harga elektrik. Ini penekanan yang diberi oleh beliau dalam ucapan awam ataupun dalam mesyuarat-mesyuarat. Begitu juga bila berlaku banjir agak besar di Terengganu, Pahang dan Kelantan, Perdana Menteri sendiri yang memulakan inisiatif meminta Bernas mengeluarkan bantuan tambahan, tanggungjawab sosialnya untuk penanam-penanam padi yang dapat kita beri kepada penanam padi di seluruh Malaysia RM250 seorang. Kemudian bila beliau menjawab dalam Dewan Negara, terus diumum untuk menyambut Hari Raya kepada petani dan nelayan diinfak ataupun ditambah RM200 untuk mereka menyambut Hari Raya. Perkara-perkara yang seperti ini datang daripada Perdana Menteri sendiri, bermakna apa yang dicakapkan sebelum mendapat kuasa, beliau cuba laksanakan dan cuba membantu golongan miskin M40 dan B40 semaksimum yang mungkin. Selalu saya bergurau dengan beliau bila meminta satu perkara, beliau akan berkata, nanti saya akan bincang dengan Menteri Keuangan. Kalau ada keuangan yang mencukupi, tidak ada masalah. Artinya beliau menggunakan kementerian yang beliau pegang kedua-dua ini, bukan setakat inilah yang kita lihat, tidak tahu pada masa akan datang, kita akses 5 bulan yang berlalu. Tidak digunakan untuk kepentingan peribadi mencari keuangan untuk rakan dan keluarga. Setakat yang saya tahu. Kalau yang saya tak tahu tu, itu lain. Saya nampak penekanannya
dan menggunakan jawatan PM akan berbincang dengan Menteri Kewangan adalah untuk kepentingan rakyat dan faedah rakyat. Itu saya melihat beliau dalam 5 bulan ini. Bila berjumpa dengan beliau, saya bertanya, "Faham macam mana, Mat? Telur cukup tak lagi?" Di soalan-soalan itu selalu diulang sebut. Bila bertemu bersalam, soalan-soalan ini senjata menyebabkan kita sebagai menteri terpaksa bekerja mencari jalan supaya keterjaminan makanan itu sentiasa ada. Soal ada penyelewengan atau tidak, itu saya tidak tahu, serah kepada SPRM, kerana Perdana Menteri sendiri menyebut SPRM diberi kebebasan sepenuhnya untuk melakukan apa-apa siasatan kalau ada penyelewengan. Oleh itu, sempena bulan Ramadan yang mulia ini, saya bercakap di sudut pandangan peribadi saya. Setakat ini, saya lihat beliau berkempen dalam pilihan raya, berceramah, menekankan soal membela golongan miskin. Beliau tidak mahu menjadi seperti dahulu yang miskin papa kedana, yang kaya bertambah kaya, yang perkataan yang beliau selalu sebut. Saya nampak dalam 5 bulan ini beliau cuba praktiskan. Dan saya sebut tadi, kalau ada penyelewengan itu saya tidak tahu, itu serah kepada orang ramai untuk akses. Sebab selalunya orang melihat seorang itu bukan hanya di cakapnya saja, tapi daripada perbuatannya, pelaksanaannya. Ini yang perlu dilihat oleh rakyat. Oleh itu, kerajaan Madani pimpinan beliau ini, setakat ini saya nampak ianya perlu terus disokong oleh rakyat. Kerana belum lihat apa-apa penyalahgunaan kuasa yang jelas, terutama oleh Perdana Menteri dan kuasa Perdana Menteri yang ada kepada beliau. Itulah yang saya harapkan. Komitmen ini berterusan dan kita bersama dengan Perdana Menteri akan bekerja sekuat mungkin untuk mencapai cita-cita kerajaan Madani yang digariskan oleh Perdana Menteri dan juga dipersetujui bersama dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan ini.